Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada pensyarah kami iaitu Ustazah Solihah binti Yahya Zikri dan rakan-rakan sekalian. Di dalam video ini kami akan membentangkan dan mengulas tentang tajuk kami iaitu cabaran dunia cyber dalam pembentukan akhlak masyarakat menurut perspektif etika. Terlebih dahulu, saya Nurzamanah binti Muhammad Ali ingin memperkenalkan ahli-ahli kumpulan saya dari RSR 2453A iaitu Muhammad Syafiq Haikal bin Uthman selaku ketua kumpulan kami, diikuti dengan Muhammad Atiq Ikli bin Muhammad Yusri, Muhammad Fazrin bin Nur Ijam, Siti Maisarah binti Ahmad dan Akmal Afika Zafira binti Jamaluddin. Isi kandungan yang terdapat dalam pembentangan kami mengenai cabaran dunia cyber dalam pembentukan akhlak masyarakat menurut perspektif etika mengandungi 5 bahagian iaitu pengenalan, kajian literatur yang akan menyentuh tentang definisi dunia cyber, definisi etika dan peradaban, pembentukan akhlak menurut dunia cyber serta media sosial dan impak negatif menurut Islam. Manakala analisa dan perbincangan pula akan mengulas mengenai cabaran dunia cyber dalam pembentukan akhlak, kesan dunia cyber dalam pembentukan akhlak, keperluan etika Islam dalam penggunaan cyber dan langkah mengawal penggunaan menurut Islam serta diikuti dengan kesimpulan dan bibliografi diterjukan. Seterusnya, kita akan beralih kepada pengenalan bagi tajuk kami iaitu cabaran dunia cyber dalam pembentukan akhlak masyarakat menurut perspektif etika. Dunia cyber kini menjadi sebahagian kehidupan manusia moden yang memainkan peranan penting dan banyak mengubah pelbagai aspek kehidupan manusia. Oleh yang demikian, dunia kini berubah dengan amat pantas hasil daripada ledakan teknologi maklumat kerana setiap hari pelbagai ciptaan baharu yang terhasil dari inovasi teknologi. Gaya hidup yang berubah berorientasikan teknologi dan kecanggihan ini dalam menyampaikan maklumat sedikit sebanyak memberi impak dan menjadi cabaran terhadap nilai, budaya, pemikiran dan cara hidup yang bersendirikan adat, tata cara ketimuran dan penghayatan agama. Terdapat 2 kajian yang telah dijalankan bagi mengetahui lebih mendalam tentang dunia cyber ini iaitu kajian yang dijalankan oleh David S. Wall pada tahun 2005 yang mencari hubungan yang signifikan di antara penggunaan internet dengan jenayah yang berlaku di masa ini. Antara pelakuan jenayah dan juga masalah sosial remaja ialah seperti penipuan, pelacuran, penyeludupan dan penyalahgunaan data, peneras ugut dan sebagainya. Manakala kajian kedua pula, pada tahun 1990, John Smith telah meramalkan bahawa salah satu daripada 10 kecenderungan manusia di awal abad 21 ialah maklumat. Maklumat yang tepat dan benar kesahihan adalah penting bagi menjamin tidak berlaku penyelewengan dan kepalsuan fakta yang secara tidak langsung ini membuktikan maklumat sangat berharga sehingga ia menjadi penentu dan penggerak kepada masa depan. Oleh itu, ia menunjukkan bahawa ini memberi impak dan cabaran yang kuat terhadap pegangan dan penghayatan nilai-nilai murni, agama dan pengaruh negatif yang merubah minda serta gaya hidup insan yang di mana ia boleh menghakis dan mengubah paradigma tauhid, syariah dan nilai murni sehingga mengikis nilai-nilai keinsanan apabila disalahgunakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Akmal Afika Zafira binti Jamaluddin dari SR 2453A. Dunia cyber kini telah menjadi sebahagian daripada kehidupan manusia moden. Ia memainkan peranan penting dan telah banyak mengubah semua aspek kehidupan manusia. Namun begitu, dunia dalam talian bukan sahaja memberi impak positif kepada masyarakat. Ia juga mungkin memberi impak negatif kepada masyarakat, terutamanya golongan muda yang terdedah kepada jenayah. Istilah dunia cyber pertama kali digunakan oleh penulis fiksyen sains William Gibson dalam bukunya Neuromancer 1984 yang menggambarkannya sebagai istilah teknikal dan emosi tetapi pada asasnya tidak bermakna.
Ringkasnya, ia merujuk kepada dunia dalam talian yang merupakan tempat sebenar di mana ia wujud, malah medium komunikasi dengan galaksi lain. Secara bertulis, takrifan tajuk artikel ini adalah untuk memahami tahap pengaruh dan cabaran yang dihadapi oleh kumpulan masyarakat dalam menentang trend moden pengaruh positif dan negatif dalam dunia komputer dan internet. Dalam masalah ini, artikel tersebut lebih melihat dunia dalam talian dari sudut teknologi dan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang definisi etika dan peradaban. Etika adalah cabang falsafah yang didedikasikan untuk menyelesaikan masalah moral. Perkataan etika berasal daripada bahasa Latin ethicus, yang seterusnya berasal dari bahasa Yunani kuno ethikos, berasal daripada ethos yang bermaksud watak atau kepunyaan watak. Manakala perkataan adab berasal daripada perkataan Arab, ta'dib. Perkataan ini berasal daripada dua akar kata, kesopanan. Kata akar yang lain ialah atau kedua-dua perkataan bermaksud jamuan. Kaitan antara perkataan disiplin diambil daripada akar kata iaitu bererti memasak dan dianggap sangat relevan. Namun, jika diteliti, kedua-dua perkataan ini sebenarnya masih akan membawa kepada tingkah laku yang baik dan sopan. Ini kerana perayaan atau acara seumpamanya mempunyai peraturan dan perjanjian untuk kehidupan manusia. Oleh itu, maksud adab pada asalnya ialah mengajak manusia membentuk adab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada ustazah dan rakan-rakan sekalian, nama saya Muhammad Ati bin Muhammad Isri. Nombor matrik saya ialah 2020830766. Saya ingin menyambung pembentangan tentang pembentukan akhlak menerusi dunia cyber. Di era tanpa sepadan ini, dunia cyber semakin meningkat maju dari masa ke masa. Jadi, pelbagai gunaan yang boleh dilakukan dengan dunia cyber ini seperti pembentukan akhlak masyarakat. Hal ini dikatakan demikian kerana terdapat pelbagai jenis dan sifat pengguna dunia cyber ini, dan akhlak setiap pengguna perlu dibentuk bagi mengelakkan salah guna dan mengubah sifat masyarakat untuk menjadi lebih baik. Antara cara yang boleh dilakukan bagi membentuk akhlak ialah dengan menyebarkan informasi tentang kelebihan ini. Mendapat informasi yang berguna tentang kelebihan menjaga akhlak, ia akan memberikan impak yang positif seperti sifat dan akhlak mereka dapat diperbaiki dan mengelak daripada salah guna. Seterusnya ialah dunia cyber ini lebih digemari pelbagai masyarakat. Pengguna media cyber ini meningkat dengan mendadak kerana kemudahan yang pelbagai dicipta dan kini lebih mudah untuk akses kepada dunia cyber. Jadi, masyarakat kini lebih gemar untuk menggunakan media cyber iaitu media sosial terutamanya. Dengan ini, kita juga boleh menggunakan dunia cyber ini untuk kegunaan membentuk akhlak setiap pengguna. Mereka yang menggunakan media cyber atau lebih terperinci iaitu media sosial ini dapat manfaat. Oleh hal yang demikian, kita dapat meningkatkan sifat kesedaran masyarakat dalam kepentingan menjaga akhlak. Seterusnya adalah tentang media sosial dan impak negatif menurut Islam. Impak negatif dari segi individu ialah peningkatan jumlah individu yang kemurungan, tidak mahir bersosial dan keresahan dalam kehidupan. Hal ini dikatakan demikian kerana pengguna media sosial dengan kerap akan menjejaskan pemikiran. Pemikiran seseorang akan menjadi sempit dan tidak cenderung untuk melibatkan diri dengan aktiviti luar seperti beradab, bersukan dan sebagainya. Dengan ini, mereka akan terus menyembunyikan diri dan hanya rapat dengan orang-orang yang tertentu seperti keluarga dan rakan-rakan rapat sahaja jika ada. Dari segi masyarakat pula, pada era ini, media sosial tengah meningkat dan menarik minat setiap jenis masyarakat dari muda sampai ke tua, dan media sosial kini lebih mudah untuk digunakan. Tidak hairanlah jika kanak-kanak sudah mula mahir dalam menggunakan media sosial seperti Instagram, TikTok, WhatsApp dan lain-lain lagi. Tetapi terdapat impak negatif jika pengguna media sosial tidak dikawal. Antara kesannya ialah penyebaran fitnah yang boleh memudaratkan masyarakat. Perkara ini telah berlaku dan telah pun memberikan kesan yang buruk pada mangsa penyebaran fitnah. Maka setiap pengguna harus berfikiran matang dan hentikan penyebaran fitnah pada masyarakat.
Penyebaran fitnah ini juga boleh meragukan setiap pengguna media sosial. Akhir sekali ialah impak negatif pada negara. Terdapat juga kesan negatif pada negara, antaranya ialah contoh sifat buruk yang ditunjukkan oleh segelintir pengguna dalam negara kepada luar negara. Jika pengguna media sosial di luar negara mendapat info atau perkara yang buruk ditunjukkan oleh pengguna dalam negara, ia akan membuatkan pengguna luar negara memandang serong terhadap negara kita. Maka mereka tidak lagi akan menghormati negara kita, malah mereka akan menggelarkan negara kita dengan pelbagai gelaran yang buruk. Imej negara pastinya akan tercalak dengan sifat buruk yang ditunjukkan pengguna negara kita. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syafiq Abdul Osman dan hari ini saya akan menerangkan mengenai cabaran dan kesan dunia cyber dalam pembentukan akhlak. Jika dilihat dari sudut negatif, banyak cabaran yang perlu ditempuhi oleh golongan remaja, terutamanya isu yang berkaitan dengan internet sosial yang melibatkan penggunaan cyber. Lebih-lebih lagi dengan perkembangan arus masa, kebanyakan golongan remaja menggunakan cyber untuk menjalinkan hubungan sosial seperti menerusi aplikasi WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter dan lain-lain lagi yang menawarkan pelbagai tawaran serta perkhidmatan yang menarik dan menyeronokkan yang sememangnya menarik minat para remaja untuk menyertainya. Sememangnya tidak dapat dinafikan bahawa aplikasi sosial begini mempunyai banyak kebaikan dan kelebihan seperti dapat berhubung serta membincangkan isu-isu terkini melalui ruangan cyber. Namun begitu, penggunaan tanpa kawalan akan menjadi keburukannya. Aplikasi-aplikasi begini juga menjadi tumpuan para penjenayah yang mahu menjadikan remaja sebagai mangsa mereka. Cabaran yang pertama ialah kesahihan maklumat. Berpandukan dalil nakli iaitu ayat Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, sekiranya datang kepadamu orang yang fasik, jahat, membawa berita, maka hendaklah kamu berwaspada, berhati-hati akan kebenarannya. Maklumat yang tepat dan benar kesahihannya adalah penting bagi menjamin tidak berlaku penyelewengan dan kepalsuan fakta. Pihak yang tidak bertanggungjawab akan sentiasa mencari jalan bagi menyeleweng dan melakukan dusta bagi tujuan menyesatkan orang lain. Hal ini akan memberikan cabaran terhadap proses tradisional dalam mendapatkan maklumat yang sahih. Sebagai contoh, dengan hanya merujuk kepada bahan dari internet seperti Al-Quran, terdapat kemungkinan untuk berlaku kesalahan fakta. Oleh itu, seseorang itu perlu merujuk pada sumber asal bagi mengesahkan maklumat dan mengelakkan kekeliruan. Yang kedua adalah pelayaran web negatif. Minat dan kesukaan melawati laman-laman web yang tidak bermoral dan tidak berfaedah akan memberi kesan negatif dalam perkembangan minda dan fizikal manusia. Ketagihan terhadap laman web negatif mencetuskan kerosakan maruah, nilai kepribadian, masalah perundangan, perhubungan interpersonal, pembaziran wang serta masa dan dorongan terhadap jenayah seksualiti. Kewujudan laman web lucah yang mudah diakses oleh sesiapa sahaja termasuk kanak-kanak sekolah, remaja dan golongan dewasa memberi kesan negatif kepada perubahan nilai dan gaya hidup mereka. Larangan agama terhadap pelakuan yang boleh menghampiri zina tidak mampu menyekat remaja dan golongan dewasa daripada menghindari perbuatan tercela itu. Allah telah berfirman dalam Al-Quran, jangan kamu hampiri perbuatan zina kerana ia adalah amalan yang sangat keji. Ketagihan ini tertumpu kepada ketagihan seks cyber. Pelbagai bahan berkaitan seks begitu mudah dicari dan bebas tersedia di internet dengan pelbagai dimensi dan ilustrasi pornografi. Kewujudan pelbagai bentuk laman web negatif telah mencabar nilai dan gaya hidup insaniah sebagaimana yang diajar oleh Islam. Dan yang terakhir ialah penyebaran fitnah dan berita palsu. Kemudahan melalui teknologi maklumat sering disalahgunakan untuk kepentingan peribadi. Gejala utama yang selalu dikaitkan dengan teknologi maklumat ialah penyebaran fitnah dan berita palsu oleh satu pihak bagi tujuan memburukkan, memalukan dan menjatuhkan pihak lain. Fitnah disebar menggunakan internet dan media sosial yang lain yang semakin bertambah pada hari ini. Hal ini mencabar etika dan tata susila hidup masyarakat dan negara. Menurut ajaran Islam, penyebaran fitnah adalah satu jenayah yang sangat besar. Fitnah memberi kesan terhadap maruah dan kedudukan seseorang individu serta keluarganya. Firman Allah dalam Al-Quran yang bermaksud fitnah itu lebih bahaya dari membunuh. Dari segi kesan pula, pada zaman kemodenan ini, dunia cyber adalah penting bagi setiap masyarakat dan amat terkenal dari golongan muda hinggalah ketua. Tetapi haruslah kita ingat bahawa jika terlalu khusyuk akan dunia cyber ini, ia akan memberikan kesan yang tidak baik bagi setiap masyarakat. Dia akan memusnahkan reputasi dan moral sebuah masyarakat.
Banyak kesan yang akan dipikul oleh setiap masyarakat jika dibiarkan ia berterusan. Oleh itu, ia akan membawa kepada keruntuhan sebuah institusi yang mementingkan akhlak jika tidak dibendung. Kesan yang pertama ialah kita akan mudah terjebak dengan aktiviti yang tidak bermula. Oleh kerana terlalu fokus pada dunia cyber, ianya akan mengakibatkan remaja sekarang lalai akan dunia sebenar. Mereka akan lebih tertumpu pada aktiviti yang tidak bermula seperti bermain permainan atas talian terlalu lama, melayari laman sesawang yang tidak sepatutnya dan sebagainya. Perbuatan seperti ini haruslah diambil dan dipantau oleh ibu bapa zaman sekarang agar anak-anak mereka tidak lalai dengan dunia cyber. Yang kedua pula ialah terpengaruh dengan anasir barat. Dengan pelbagai bahan yang ada di dunia cyber, ini akan mengakibatkan remaja pada hari ini terpengaruh dengan budaya barat. Sebagai contoh, dari segi pemakaian, cara pergaulan, cara percakapan dan sebagainya. Perkara ini amatlah tidak sesuai dan tidak patut dicontohi. Dari segi pemakaian, remaja sekarang lebih suka berpakaian terdedah dan menjolok mata kerana terikut-ikut akan fashion budaya barat. Remaja perempuan akan mengenakan pakaian fashion yang menjolok mata hingga apabila ditegur ibarat mencurah air ke daun keladi. Bagi lelaki pula, memakai pakaian yang mengikut suatu bangsa, Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang menyerupai sesuatu kaum, maka ia termasuk sebahagian daripada mereka. Selain itu, dari segi pergaulan, mereka tidak menjaga ikhtilat kerana mereka menganggap perkara tersebut adalah benda yang tidak remeh. Ini boleh mengakibatkan seks bebas berlaku dan banyak lagi. Bukan dengan itu sahaja, dari cara percakapan, remaja pada hari ini lebih senang menggunakan bahasa kesat atau perkataan-perkataan yang kasar dan tidak lagi menjaga cara percakapan mereka dengan orang yang lebih tua. Dan akhir sekali, kita akan hilang kepercayaan antara satu sama lain. Dunia cyber boleh mengakibatkan masyarakat hilang kepercayaan antara satu sama lain dan boleh menimbulkan perbalahan dan selisih faham antara satu sama lain. Hal ini juga amat menggerunkan kerana dengan media massa yang semakin berkembang, banyak fitnah dan berita yang tidak betul disiarkan dan disebarkan, sedangkan Islam mementingkan untuk tidak taklid, iaitu apabila mendapat satu berita, perlulah dikaji terlebih dahulu kesahihannya sebelum menerimanya sebulat-bulatnya. Oleh itu, masyarakat mempunyai peranan yang penting untuk mendidik diri sendiri ke arah untuk memartabatkan agama, bangsa dan negara. Sebab kata pepatah, bulat air kerana membentung, bulat manusia kerana muafakat. Keperluan etika Islam dalam penggunaan cyber. Yang pertama, nilai murni. Nilai murni adalah nilai yang baik yang membina keharmonian, kekuatan pembangunan individu serta masyarakat. Sebagai contoh, nilai kejujuran, kesetiaan, keadilan dan sebagainya. Dalam dunia cyber, internet merupakan senjata utama untuk manusia. Oleh itu, kita perlu memastikan masyarakat kita menerapkan nilai murni dalam penggunaan media sosial. Sebagai contoh, seorang pengguna internet wajar tahu setakat mana hak penggunaannya terhadap media sosial. Apa yang kita boleh ambil contoh ialah tidak menyebarkan aib di laman sosial, tidak menyebarkan maklumat palsu di media sosial. Yang kedua, nilai moral. Nilai moral perlu diperkenalkan dalam diri sejak kanak-kanak lagi oleh ibu bapa dan guru. Nilai moral merupakan nilai yang membolehkan kita untuk membezakan kebaikan dan keburukan, mempertahankan kebaikan dan menolak keburukan, serta tindakan yang memperjuangkan kebenaran perlu dipertingkatkan dalam diri masyarakat kita. Semua manusia mesti sedar moral individu yang tidak baik akan melahirkan masyarakat yang tidak cemerlang. Sebagai contoh, penggunaan cyber menyebabkan Sebagai contoh, yang perlu kita lakukan ialah penggunaan cyber. Pengguna cyber mestilah menyebarkan maklumat yang mendatangkan faedah kepada semua masyarakat. Contohnya menyebarkan ilmu, menyebarkan ilmu yang berunsurkan ilmiah, Islamiah dan pelajaran dan sebagainya. Seterusnya, nilai etika. Masyarakat yang beretika ialah masyarakat yang bertanggungjawab mempertahankan nilai moral dalam membentuk individu sebagai anggota masyarakat yang mempunyai komitmen yang tinggi terhadap peraturan dan lunas-lunas yang berhemah. Menurut perspektif Islam, Islam mengajar asas etika dan akhlak yang luhur untuk dipraktikkan dan diamalkan oleh semua peringkat manusia di zaman cyber ini. Kemudian, nilai kerohanian.
nilai kerohanian sangat penting bagi membina kekuatan, ketahanan dan kepribadian seseorang. Jiwa yang kuat akan melahirkan individu cemerlang, gemilang dan terbilang. Sebagai sebuah masyarakat Malaysia yang unggul, maka sewajarnya kita biasakan diri dengan nilai kerohanian dalam diri kita. Nilai budaya ialah nilai yang mencorakkan kehidupan masyarakat atau bangsa. Budaya masyarakat Melayu terkenal dengan identiti tersendiri yang dipengaruhi kuat oleh adat, kepercayaan, tradisi, kemasyarakatan, bahasa dan banyak lagi. Seperti yang kita tahu, Malaysia sebagai sebuah negara yang beriktiraf Islam sebagai agama rasmi negara, maka sewajarnya nilai-nilai baik ini disebar luas di seluruh pelosok dunia. Penggunaan internet harus diterima dengan hati yang terbuka, namun harus dipandu dengan etika dan akhlak yang mulia. Seterusnya, nilai kejujuran. Kejujuran adalah asas dalam perlakuan manusia. Bagi seseorang Muslim, setiap amal yang kita lakukan perlulah berdasarkan kepada keikhlasan dan kejujuran. Nabi Muhammad SAW pernah menjelaskan dalam hadis baginda yang bermaksud setiap amal bermulalah dengan niat. Sebagai contohnya, kita menyebarkan ilmu, kita perlu ada niat yang betul. Niat untuk menyebarkan ilmu adalah kerana Allah Ta'ala, dan niat yang seterusnya adalah untuk menyebarkan ilmu tersebut untuk kebaikan kepada masyarakat. Langkah mengawal penggunaan media sosial menurut Islam, yang pertama, tidak menceburkan diri terhadap perkara yang tidak diketahui. Sebelum kita menyampaikan sesuatu maklumat di media sosial, kita haruslah mengetahui akan kesohihan maklumat tersebut agar tidak berlakunya perselisihan faham atau tersebar luasnya berita yang tidak sahih tersebut. Kedua, tidak berkata atau mengeluarkan pendapat terhadap kabar angin yang akan mendorongkan kepada fitnah dan menyebabkan masyarakat kita keliru. Kaedah ini sering digunakan oleh musuh-musuh negara dan para pengkhianat anak bangsa kita pada masa kini dengan menyebarkan berita palsu atau memutarbelitkan maklumat yang tidak diketahui sumbernya dan menyebabkan sukar untuk mengenal pasti sama ada maklumat tersebut benar ataupun palsu. Ketiga, mencegah diri daripada melakukan sindiran atau penghinaan terhadap orang lain sama ada dalam bentuk gambar ataupun komen, kerana menghormati orang lain itu merupakan satu kewajipan di sisi syariat dan moral. Akhir sekali, menjaga waktu agar tidak membuang masa pada perkara yang tidak berfaedah. Tidaklah sesuai bagi seseorang manusia menghabiskan umurnya untuk berbual-bual di media sosial tanpa memberikan faedah kepada dirinya sendiri. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia menyatakan bahawa 50.4% kanak-kanak di negara ini memiliki telefon pintar pada umur 12 tahun, manakala 78.8% penggunaan internet, terutamanya kanak-kanak di Malaysia, juga mengalami ketagihan internet. Keadaan ini amat membimbangkan. Selain itu, dalam tempat ibadah juga kita diingatkan agar mematikan telefon bimbit supaya tidak mengganggu semasa kita menunaikan ibadah di dalam masjid. Namun masih lagi masyarakat kita yang sentiasa bersama telefon pintar. Ketagihan terhadap media sosial ini perlu dielakkan. Jika tidak, ia akan menjadikan masyarakat kita ketagih dan tidak produktif dan kurang berinteraksi. Sebagai pengguna, kita mestilah cakna dan celik dalam mendisiplinkan diri supaya menjadi pengguna yang berhemah. Sekian daripada saya, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Fazrin bin Norijam. Nombor ID 2020-624-078. Saya akan membentangkan bahagian kesimpulan dalam cabaran dunia cyber dalam pembentukan akhlak masyarakat mengikut perspektif etika. So kesimpulannya ialah yang pertama, cabaran dunia cyber mempengaruhi pembentukan akhlak masyarakat melalui cabaran dalam perspektif etika semasa.
Yang keduanya ialah merupakan pengukur kepada kemajuan bagi manusia yang mengamalkan nilai-nilai hidup yang baik. Yang seterusnya ialah menawarkan pelbagai tawaran yang menarik dan menyeronokkan dan mempunyai kebaikan yang membincangkan isu-isu terkini. Itu adalah lebih kepada kebaikan dalam dunia cyber ini, dalam masyarakat etika tersebut. Seterusnya ialah dalam penyalahgunaan dunia cyber ini boleh cenderung ke arah maklumat peribadi jatuh ke tangan yang salah dan menyebabkan profil serta diri kita lebih bahaya berbanding dengan pengguna-pengguna yang lain. Seterusnya ialah untuk memberi kesedaran kepada pengguna-pengguna dunia cyber ini, kita hendaklah mencari alternatif lain tentang keburukan tersebut, seperti kesedaran tentang keburukan dunia cyber tersebut, pendedahan serta dan sebagainya. Dalam masyarakat etika, dalam masyarakat tersebut, pemahaman tentang etika serta penggunaan tentang dunia cyber ini perlu diawasi dari semasa ke semasa. Itu sahaja kesimpulan daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.